dalam sektor pertanian di negeri Kedah? Ya, kalau kita lihat memang sektor pertanian adalah satu sektor yang sangat penting buat masa kini kan. Kerana kita sedang berusaha untuk menyelesaikan isu yang saya rasa menjadi sebenarnya duri dan daging kepada sektor ekonomi Malaysia, iaitu sektor makanan kan. Sebenarnya kita tahu bahawa dari segi nilai makanan Malaysia ni banyak bergantung pada import, dan kita sedang dalam usaha untuk meningkatkan sektor makanan ini, pertanian, khususnya makanan daripada pertanian kan. Jadi dengan meningkatnya sektor pertanian ini, saya rasa kita akan dapat menyelesaikan isu yang menjadi duri dan daging yang saya sebutkan tadi kan, di kalangan rakyat Malaysia kan. Kita ada dasar kita ada dasar agro makanan negara 2.0 kan, yang akan berakhir pada 2030 kan. Tapi dasar ini agak terjejas di peringkat awal ni, terutama dalam 2-3 tahun ini, kerana kita menghadapi masalah dari segi COVID kan, dan juga banyak isu-isu infrastruktur dan juga isu-isu dari segi maintenance service kepada sektor pertanian ini, menyebabkan ia agak terjejas kan. Jadi sekarang ni saya rasa dengan pertemuan atau majlis kita hari ini Sentuhan Madani ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk beri injection ataupun untuk memperkuatkan lagi sektor ini supaya ia menjadi sektor yang mungkin menjadi sektor utama dalam negara, dan seterusnya Kedah sebagai negeri jalapan padi. Dan juga kita tahu golongan pekebun, peladang, pesawah itu sangat besar kan jumlahnya. Petani saja ada 58,000. Jadi saya rasa sudah tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan datang ke Kedah, pastikan menggembling tenaga dan menyeru warga pertanian ini untuk bersama-sama melaksanakan merealisasikan dasar agro pertanian negara 2.0 ni. Prof. Dr. Sebelum kita berganjak kepada beberapa sektor lain dalam bidang pertanian, sudah pasti fokusnya di negeri Kedah ini adalah dalam dan juga kepada kategori pesawah. Kerana kalau kita melihat perbekalan beras dan juga padi dalam negara dan juga permintaan di peringkat domestik juga adalah tidak mencukupi, bersandarkan kepada output dan juga pengeluarannya. Jadi sehinggakan kita terpaksa mengimport beras dari luar negara. Jadi ini mengakibatkan suatu kita kata keraguan dan juga kerisauan berkenaan apakah lagi yang boleh dilakukan untuk mempertingkatkan output pengeluaran padi, beras dalam negara. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang pesawah-pesawah ini, apakah ini masa yang tepat untuk Kerajaan Persekutuan memberikan fokus kepada ekonomi pesawah dan juga kepada ini insentif bagi kategori dan juga bagi golongan pesawah? Ya, saya rasa golongan pesawah ataupun petani ini perlu digembling dan diberi bantuan. Kita tahu bahawa kalau kita lihat jumlah keluaran padi dalam negara ini ataupun beras dalam negara ini dalam kadar 80% kan, maksudnya kita masih perlu mengimport dalam 20% kan. Tapi seperti yang sebut awal tadi, kita ada sedikit masalah kan apabila contoh di Kedah saja, pengeluaran padi secara umum ni di peringkat nasional sebelum ini 3 tahun sebelum ni dalam 65%, tapi telah menurun kepada 43% kan. Jadi maksudnya kita terpaksa mengimport lebih lagi kerana kekurangan pengeluaran padi ini. Dan kalau kita lihat pula dari segi jumlah metrik tan selalunya Kedah mengeluarkan dalam 8 metrik tan kan per hektar jadi tapi kali ini hanya keluarkan dalam 4 ke 5 metrik tan saja. Apa faktor-faktor pengurangan dan penyusutan? Pengurangan sebab kerana faktor sumber air agak terbatas dan memerlukan bantuan kerajaan persekutuan misalnya untuk membangunkan infrastruktur, dan juga dalam masa sama juga saya rasa dari segi penyelenggaraan kan peralatan jentera dan sebagainya baja sebagainya juga ada isu kan di situ yang menyebabkan pengeluaran agak berkurangan Jadi saya rasa ini masa yang terbaik untuk saya sebutkan tadi sebagai injection, bantuan diberikan oleh Kerajaan Persekutuan melalui MADA misalnya untuk merancangkan lagi pengeluaran padi untuk mencapai matlamat pengeluaran padi nasional, iaitu 5 musim untuk 2 tahun Jadi itu saya rasa sasaran yang paling utama kita nak kejar di Kedah ni. Tapi Prof, kalau sebelum ini saya dengarkan hasrat dan juga mungkin visi dan juga objektifnya adalah untuk memastikan penuaian padi yang akan dapat dilakukan mungkin sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Amalan biasanya adalah sekali setahun. Jadi apa mungkin realistik untuk kita menjangkakan 2 kali setahun itu mempertingkatkan output dan juga jumlah pengeluaran padi ataupun beras bagi peringkat negeri Kedah yang akan memberi impak kepada pengeluaran di peringkat domestik?
Ya, saya rasa untuk jangka pendek ni memang agak kurang realistik lah sebab kita kena bangunkan infrastruktur dulu kan, sebab itu sangat penting dan dikabarkan ada pertukaran yang telah dikhususkan lah oleh Menteri Ekonomi lah untuk dibawa ke Kedah ni untuk dibangunkan itu, sebab sumber air sangat penting kan. Kalau tak ada air tak boleh nak adakan pengairan kan di kawasan sawah Jadi saya rasa dalam konteks ini kita kena buat unjuran lah bila matlamat Kedah untuk capai jumlah 11 metrik tan tadi kan per hektar tu, dan juga penuaian dalam 5 kali untuk 5 musim untuk 2 tahun ini kan. Sebab negeri lain Selangor dan Perak kan telah capai tahap tu kan. Cuma Perak Utara yang kurang capai. Sebab Perai capai tahap target tu kan. Jadi saya rasa untuk menyelesaikan isu makanan beras contohnya kan dalam negara ini, dan ingin menjadikan kita semula sebagai sebuah negara pengeksport beras, saya rasa target itu perlu dicapai dan masa yang terbaik lah dengan melakukan injection kepada sektor ekonomi dan sektor pertanian khususnya sawah padi ni di Kedah ni, dan inilah saya rasa yang cuba dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan setakat ni lah. Sebelum kita bercakap berkenaan tentang output ataupun pengeluaran hasil-hasil pertanian itu, sebelum ini juga Hasrat di peringkat Kerajaan Persekutuan ada berceritakan berkenaan tentang penggunaan tanah secara optimum ataupun secara sepenuhnya, dan juga beberapa kategori penggunaan tanah itu perlu dioptimumkan. Jadi apakah hasrat ini boleh direalisasikan sekiranya pihak-pihak berkepentingan, the stakeholder ataupun pemegang taruh bersama-sama memastikan penggunaan tanah optimum itu dapat dilakukan untuk fokus dan juga untuk tujuan pertanian? Ya, saya rasa kalau dilihat sejak Kerajaan Perpaduan mengambil alih ataupun Pemerintah Persekutuan telah ada usaha untuk menyediakan lokasi lah untuk pertanian dan saya rasa nampak di Negeri Sembilan, Selangor telah ada Cuma di Kedah ni belum lagi dirancang tapi saya rasa dalam apa yang dirancang oleh pihak menteri atau Kementerian Ekonomi ini, saya rasa sedang dalam usaha lah untuk memilih kawasan-kawasan tanah. Sebenarnya tanah banyak di Kedah ni yang boleh dibangunkan, tapi sayangnya ada juga kawasan-kawasan yang telah jadi kawasan perindustrian ataupun kawasan perumahan kan. Jadi saya rasa perlu dicarikan kawasan-kawasan ganti untuk penanaman padi diperancangkan lagi kan, dan juga bukan saja padi juga tanaman contohnya isu sekarang ni macam getah nilai getah saya rasa di dunia sangat rendah sekarang ini nilai di Malaysia berkurang daripada RM3 untuk sekilo Jadi saya rasa ini pun kita kena fikirkan sama ada Kedah di Kedah ni ataupun tanaman getah ni perlu digantikan dengan tanaman lain seperti kelapa sawit, durian dan sebagainya untuk dicarikan inilah. Sebab ini dengan menggalakkan pertanian ini saya rasa sumber pendapatan petani juga akan bertambah dan sebenarnya sektor pertanian ni dengan apabila kita mencari tanah ni dan membangunkan pertanian, sebenarnya sektor pertanian ni sektor pertanian yang sangat lukratif sebenarnya untuk negara sebab negara-negara lain contoh di Jepun dan sebagainya memang petani ni kaya raya tapi di Malaysia ni agak terbelakang sebab kan ada beberapa isu lah pengeluaran dan sebagainya menyebabkan kita petani masih dalam kategori B40 Kalau kita lihat banyak lagi dalam kategori itu kan dan saya rasa ini sebab dia melibatkan rantaian yang banyak pengeluaran, penanaman sebagainya, dan juga kita lihat benih padi pun ada yang monopoli dan sebagainya, dan ada isu dia katakan kartel juga kan, jadi yang perlu diselesaikan. Jadi saya rasa suka untuk kita nak olah dalam masa singkat ni lah tapi sebenarnya banyak isu yang perlu diperjelaskan dan saya rasa kerajaan perlu dibereskan dan kerajaan saya rasa perlu mengambil inisiatif yang terbaik sekarang ni untuk pastikan tahap ekonomi golongan petani ini, pesawar, penoreh sebagainya ditingkatlah. Okey, seketika Prof, tadi kita berikan tumpuan dengan kehadiran dan juga ketibaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang sudah pun tiba di pekarangan Padang Mada Alustar Kedah ini, disambut oleh warga kerja bagi sentuhan madani peringkat negeri Kedah Darul Aman. Mungkin ramai yang sedang mengemuruni dan juga bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengambil kesempatan ini untuk bertemu dan juga berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga portfolionya itu ia juga bercerita dan juga berfokus kepada peladangan dan juga komoditi yang amat sesuai dan juga amat spesifik dalam penugasan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri.
kita sambung kembali kepada persoalan dan juga perbincangan kita tadi. Sudah pasti saban tahun dan juga keperluan untuk subsidi baja, makanan, dedak dan juga untuk ternakan sebagainya diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Namun saban tahun disebabkan oleh kos pengeluaran yang semakin meningkat dan juga kos penghasilan yang semakin meningkat, maka kos subsidi itu juga akan meningkat saban tahun. Jadi apa realistik untuk kita melihat perbahasan berkenaan tentang kos subsidi ini perlu diberikan sedikit kelonggaran supaya subsidi itu akan memberikan kelegaan kepada petani-petani dan juga pesawat-pesawat. Ya, saya rasa dari segi subsidi sepatutnya tak ada isu kan, sebab saya rasa kerajaan memang memberi subsidi dalam apa segilah bantuan, dan kita ada agensi-agensi kerajaan seperti MADA ni, Rizda, Felda, Fekra yang memang akan membantu untuk membangunkan sektor yang di bawah bidang kuasa mereka kan. Dan kalau kita lihat sebelum ini pun ada Menteri Ekonomi ada datang di Kedah dan menjelaskan tentang isu apa berkaitan dengan baja dan sebagainya kan. Memang ada, saya rasa subsidi baja tidak akan terjejas kan. Cuma sekarang ni cuba nak selesaikan beberapa isu ketirisan yang berlaku dalam sektor, dalam urusan menguruskan baja ini kan. Tapi dari segi penggunaan baja juga sebenarnya kalau kita lihat ada pengaruh faktor kita sebab banyak import contohnya saya ada pengalaman sikitlah menanam ni kan. Macam contoh baja organik memang kita dikeluarkan di sendiri dalam negara, tapi baja kimia ni kebanyakan kita import daripada Jepun, Jerman, Sweden kan. Dan apabila perang berlaku di Ukraine, dia terjejas sebenarnya import ni kan, sebab permintaan yang tinggi menyebabkan harga baja jadi mahal kan. Jadi atas dasar ini selain itu pula isu minyak yang Rafizi Ramli ada menjelaskan tentang isu itu kan. Jadi menyebabkan harga baja sangat tinggi, memang membebankan pesawat dan menyebabkan kerajaan sebenarnya kena top up lebih subsidi kepada baja ni. Tapi sekarang ni keadaan baja dah makin stabil di peringkat global dan ada alternatif yang kita akan cari untuk tambah banyakkan baja dan mendapat harga baja yang lebih murah kan. Dan saya yakinlah dengan komitmen yang ditunjuk oleh Kerajaan Persekutuan ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan yang ada saya rasa kita dapat menangani isu baja dan memberi bantuan seterusnya, dan juga subsidi lah yang sepatutnya diterima oleh pesawat, ladang dan sebagainya. Dan kita yang matlamat utama kita adalah meningkatkan pengeluaran. Itu yang paling utama lah. Jadi itu yang sedang diusahakan lah di pihak kerajaan. Saya teringat sebelum ini juga ada diusahakan supaya dalam mempelbagaikan ruang pekerjaan bukan saja kepada petani tetapi kepada pesawah itu. Kita menyedari bahawasanya untuk hanya berfokus kepada satu sektor ekonomi bagi sesuatu bidang pekerjaan pesawah mungkin agak berisiko disebabkan faktor-faktor cuaca pada ketika ini, iaitu kemarau yang mungkin berpanjangan, suhu yang lebih tinggi daripada kebiasaan dan juga hujan yang tidak menentu ataupun berpanjangan. Jadi ini menyebabkan mungkin penghasilan padi itu mungkin agak sedikit terganggu dan juga output pengeluaran juga sedikit terganggu. Jadi apa mungkin usaha untuk kerajaan melihat kepelbagaian ruang pekerjaan dan kepelbagaian guna tanah itu dapat diteruskan supaya memastikan agar bukan sahaja kepada output pertanian tetapi kepada sumber manusia yang mengerjakan hasil pertanian itu juga dapat dipelihara dan dapat dijaga dari segi ruang pekerjaannya. Ya, saya rasa untuk perkara ini saya rasa kerajaan kena betul-betul beri fokus sebab saya baru saja membaca satu artikel yang dikeluarkan oleh Yusof Ishak Institute of Southeast Asia Studies di Singapura berkaitan dengan pengeluaran padi yang akan merosot hampir 40% kerana faktor El Nino sebab kita boleh rasa tahun ini pun kadar kepanasan tu semakin panjang dan yang menyebabkan kemarau sebagainya yang saya rasa menyebabkan hasil pengeluaran padi khususnya akan terjejas seperti mana yang pernah berlaku pada tahun 2015-2016 yang lalu jadi saya rasa dalam konteks ini kemungkinan besar pengeluaran padi di negara pun akan terjejas dan kebergantungan kita kepada padi dari Vietnam sebab kita import banyak Vietnam dan juga Thailand juga pun akan terjejas jadi dalam konteks ini saya rasa kena ada mungkin second plan plan B contohnya untuk melihat bagaimana untuk memastikan stok simpanan padi atau beras dalam negara ini mencukupi untuk mungkin dalam setahun 2 tahun ini yang satu lagi perkara yang disentuh oleh Ismail tadi berkaitan dengan bagaimana nak popularkan kadar pendapatan kepada petani memang ada usaha pelbagai sekarang ni untuk menggerakkan golongan petani ini dan juga peladang untuk mencebur
kategori sektor kedua lah, maksudnya sebagai menjemput bila IKS pengeluaran makanan dan sebagainya, ataupun dan sekarang ni ada usaha di Kedah juga tapi kurang rancak lah, tapi ada usaha lah agro pelancongan misalnya kan, untuk memberi pendapatan tambahan kepada golongan petani misalnya, supaya mereka boleh juga mendapat semua pendapatan dari situ sekiranya keadaan mendesak berlaku di dalam usaha mereka lah, oleh faktor-faktor macam cuaca tadilah di pertanian jadi saya rasa ini perlu diambil perhatian lah. Jadi kalau contoh macam MADA, saya rasa dalam pengetahuan MADA lah, MADA atau Risda, Felcra sebagainya, untuk memastikan bahawa golongan peneroka misalnya terjamin, petani juga terjamin, dan saya rasa kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan juga akan memain peranan inilah untuk pastikan mereka tidak tertinggal dan tersisih daripada arus ini pembangunan negara yang dibawa oleh sektor pertanian ini. Ya. Saya tersentuh apabila Prof memberikan perhatian berkenaan tentang kategori bagi golongan-golongan petani, pesawah dan juga pekebun ini masih terkategori di bawah lingkungan B40, malah di taya yang paling bawah juga ada, dan ada juga yang terkategori di bawah kategori kemiskinan. Jadi ini amat merisaukan kerana sumber ekonomi ini adalah kita merealisasikan pertanian adalah sumber kekayaan, tetapi bagaimana harus direalisasikan kalau pengusahanya masih dalam kepompong kemiskinan tersebut. Cuma apabila kita membandingkan dengan industri sawit ini mungkin berbeza kerana ada dua kategori, iaitu pekebun-pekebun kecil sawit dan juga konglomerat seperti Sam Darby mengusahakan sawit yang boleh menggerakkan jenteranya. Berlainan dengan industri sawah, peternak ataupun peladang dan juga pekebun kecil ini, ia lebih bersifat sentrik ataupun lebih bersifat setempat dan tidak digerakkan oleh konglomerat. Jadi apakah sudah tiba masanya syarikat-syarikat konglomerat seperti ini juga turut sama menggerakkan usaha untuk memastikan agar situasi seperti beras, padi, hasil pertanian dapat digerakkan? Bukan saja Bernas yang akan membawa tanggungjawab ini, tetapi syarikat-syarikat yang lain. Ya, kalau kita lihat kan, kemiskinan banyak melibatkan golongan-golongan petani yang memang mengambil upah ataupun penoreh getah yang mengambil upah untuk menoreh dan sebagainya. Tapi golongan tuan tanah sebenarnya masih dalam kategori orang kaya mungkin kelas menengah ataupun kelas atas kan. Dan kalau Ismail sebut tadi tentang kelapa sawit kelapa sawit sangat menarik. Pertamanya permintaan kelapa sawit agak tinggi di peringkat global jadi menyebabkan harga kelapa sawit itu mahal. Jadi dan juga pengurusan kelapa sawit juga dilakukan secara sistematik dan selalunya secara berpusat, dan untuk mengangkut sawit itu pun ada pihak yang menguruskan itu kan. Berbanding dengan macam getah misalnya, penoreh kampung sebenarnya dah ambil upah untuk menoreh kan. Dan sekarang ni orang-orang dah penoreh-penoreh yang saya perhatikan ramai yang tua-tua kan. Orang muda tak nak jadi penoreh kan. Jadi dalam konteks ni saya rasa golongan muda juga perlu digembling sebenarnya untuk menarik minat mereka dalam pertanian Tapi itu bukan kerjaya yang popular, Prof. Ya, tapi saya rasa kita perlu ada dasar yang menarik minat golongan muda untuk melihat bahawa sektor pertanian sangat lukratif sebab isunya sekarang ni capital nak bangunkan tanah, nak beli tanah satu hal lepas tu nak bangunkan tu perlukan modal jadi modal ni saya rasa perlu dibantu oleh kerajaan, dan memang ada agro bank misalnya menyediakan bantuan pinjaman untuk pesawah, peladang muda untuk menceburi cuma nak menarik minat tu, itu yang saya rasa sangat penting. Dan saya rasa kiranya dilakukan secara tersusun baik sebenarnya golongan yang terpinggir ni, kita sebut terpinggir sebab dia hanya berusaha untuk jadi penoreh dan pesawah yang mengambil upah ni, kemungkinan kita boleh bawa mereka keluar daripada kemiskinan itu jadi saya rasa perancangan yang strategi perlu ataupun strategi yang kemas perlu diadakan oleh pihak kerajaan. Dan saya rasa benda ni mengambil masa tapi saya rasa insyaAllah lah kalau diberikan perancangan yang mencukupi dan dan teliti saya rasa boleh mencari jalan untuk mereka keluar daripada kemiskinan atau mencuburi sektor kedua macam kita bincangkan tadi lah Seketika tadi kita sudah pun menyaksikan ketibaan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil sudah pun tiba di pekarangan dan juga di Dewan Utama bagi Sentuhan Madani Peringkat Negeri Kedah Darul Aman ini bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi perkara ini adalah amat penting kerana disebutkan tadi oleh Prof. Dr. Azizudin adalah berkenaan tentang bagaimana kebergantungan sektor-sektor agro makanan ataupun industri makanan dan juga keterjaminan
makanan ini banyak bergantung kepada pengeluaran hasil pertanian. Yang berhormat Fahmi Fazil juga sudah pun turut bersama dengan kami di Dewan Utama bagi Satuan Madani Peringkat Negeri Kedah. Apa yang penting, ini bukan saja memerlukan one man show, tetapi juga memerlukan kerjasama semua kementerian yang terlibat dalam merealisasikan dan juga merekayasa dan juga membawa agenda-agenda progresif di peringkat kerajaan persekutuan supaya dasar-dasar kerajaan di peringkat persekutuan dan juga nasional ini akan dapat disampaikan dan juga diperjelaskan kepada peringkat khalayak dengan lebih terimpak tinggi dan juga dengan lebih maju dan juga progresif lagi. Prof. Dr. Azizudin, saya tersentuh bila Prof berceritakan berkenaan tentang masalah capital ataupun masalah modal. Ini juga berkaitan tentang isu pinjaman dari segi institusi perbankan. Kita sudah maklum Agrobank juga turut menyediakan beberapa dana peruntukan dan juga pinjaman. Tetapi permasalahannya adalah ketika ini adalah untuk kita mempelbagaikan wang itu dan juga pelonggaran pinjaman itu. Juga berkenaan tentang isu sewa pajak tanah bagi memastikan agar ia dapat digunakan untuk pertanian. Jadi apakah sudah tiba masanya institusi keuangan bersifat komersial memberikan ruang kepada pekebun-pekebun kecil, pesawah-pesawah ini untuk mendapatkan ruang modal bagi mereka merealisasikan hasrat menambahkan output pengeluaran pertanian. Yes, seperti yang saya sebut tadi, memang ada sektor dari segi bank pihak bank pun ada menyediakan bantuan pinjaman khususnya macam Agrobank yang saya sebutkan tadi kan. Mereka memberikan kadar pinjaman dan ada cakaran lah kan. Mungkin tanah dijadikan cakaran dan sebagainya kan. Tapi secara umumnya saya rasa yang penting sekarang ni adalah pihak yang nak mengusahakan petani dan pesawah ataupun peladang yang ingin mengusahakan tanah-tanah yang sedia ada sebab saya perhatikan dalam konteks Kedah ni sini tanah masih banyak kan. Dan cumanya cara diusahakan agak kecil-kecilan dan tidak besar skop dia. Adalah kawasan-kawasan yang besar tapi kebanyakan warga Kedah yang menceburi pertanian ni dalam dalam peladangan yang agak kecil-kecil sebab ketidakmampuan mereka mempunyai kapital yang besar untuk tu jadi dalam konteks ini saya rasa ada banyak jalan macam sistem koperasi yang diamalkan juga banyak membantu untuk sektor pertanian kan. Dan agensi kerajaan juga macam KEDA juga mengumpulkan juga antaranya golongan petani yang miskin kan untuk mereka menceburkan diri dalam pertanian, bangunkan dia punya taraf hidup juga dilakukan Tapi dalam realitinya saya rasa memang suntikan dana perlu juga oleh pihak kerajaan untuk memberi lagi ramai lagi golongan yang melibat dalam pertanian ini supaya mereka boleh ceburi lagi dan menggalakkan golongan baru, generasi baru yang muda. Jadi dengan ada dana yang mencukupi saya rasa mereka akan berminat cumanya perlu dalam masa sama juga sektor pendidikan juga perlu main peranan sebab untuk melatih mereka bagaimana untuk menjadi petani yang baik dan juga pengusaha ladang yang baik sebagainya. Jadi saya rasa satu dasar yang lebih mantap perlu diadakan bagi saya supaya menggelembing semua sektor termasuk sektor pendidikan tadi supaya kita boleh menghasilkan golongan petani yang bijak dan dengan modal yang ada kita boleh explore pada teknologi yang lebih tinggi misalnya kita tadi banyak cakap pasal pertanian kita cakap pasal nelayan nelayan pun ada isu bot bot yang disewa sebagainya dan kita juga memfikirkan bahawa nelayan perlu juga diberikan dana suntikan supaya mereka ada ada bot-bot yang besar subsidi sebagainya untuk dibawa ke laut dalam sebenarnya untuk menangkap ikan-ikan lagi untuk pendapatan negara jadi sebab kita pun mengimport ikan-ikan juga daripada negara jiran jadi saya rasa banyak perkara yang boleh dilakukan dengan bantuan kerajaan dan juga yang pentingnya pihak pengusaha tu supaya mereka mencari peluang ini dan bukan saja meningkatkan pendapatan negara tapi pendapatan diri mereka sendiri dengan adanya usaha yang mereka lakukan itulah. Jadi ia perlukan gambling semualah untuk ke arah matlamat dasar yang lebih konklusif dan mantap lah untuk pertanian ni. Bersandarkan kepada penjelasan Prof Dr tadi berkenaan tentang teknologi. Kita mungkin masih baru dalam memperkenalkan teknologi kerana masih menggunakan kaedah dan juga tradisional baik di peringkat perikanan, di peringkat pertanian sawah dan juga di peringkat peternakan. Tetapi apa mungkin dalam progres dan juga progresif ini kita memerlukan aspirasi dan juga suntikan dana daripada pihak kerajaan supaya melihatkan kepada isu-isu berkenaan tentang peningkatan teknologi ini dapat dibudayakan
dilakukan supaya sekurang-kurangnya kita tidak jauh ketinggalan daripada negara-negara sektor dan juga industri pertanian yang lain? Ya, dari segi teknologi ni banyak perkara yang kita boleh lihat kan. Cuma kita nampak sekarang ni macam sektor pertanian menggunakan drone itu terkini lah kan. Tapi drone ni normal dah sudah biasa sekarang ni kan. Tapi kita perlukan sutikan untuk mencari contohnya kan menghasilkan benih-benih padi misalnya kan yang lebih berkualiti kan. Kalau macam durian tu kita tahu yang kualiti macam duri hitam dengan musangking perlu diadakan galakan penanaman lagi kan. Jadi ada agensi-agensi macam Mardi melakukan kajian ataupun MPOB. Kalau Mardi ini lebih kepada beras kan, kualiti beras yang terbaik kan. Kalau macam MPOB palm oil ni dia lebih kepada minyak sawit sebagainya kan. So saya rasa kajian secara saintifik juga dilakukan secara berkala kan oleh agensi sini untuk meningkatkan kualiti benih dan juga hasil yang kita akan keluarkan kan. Tapi saya juga terdengar kan kita tahu yang Dato' Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan baru ni dengan dalam sesi online dengan Elon Musk yang dikatakan akan Elon Musk juga akan bantu, saya tak tahulah dari segi Starlink Starlink sebagainya. Jadi adalah juga melibatkan penggunaan teknologi terkini yang boleh membantu sektor pertanian kan. Jadi cuma saya pun tak tahu apa benda yang kaitan yang boleh dilihat dari sini kan. Mungkin kita tak tahu masa sekarang. Tapi sekiranya ada dalam konteks teknologi yang terkini lagi kan untuk membantu petani-petani, saya rasa kita mengeluh-ngeluhkanlah hasilan teknologi baru ni untuk menghasilkan kualiti pengeluaran yang kita inginkan untuk negara. Okey, Prof Dr, kita nak berjeda seketika kerana kita nak menyaksikan dan juga membawa anda untuk menyaksikan sedikit bingkisan dan juga paparan berkenaan Kuartet Merdeka. Ayo sama-sama kita saksikan sebelum kita menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat dan Selalunya memori saya untuk Hari Merdeka 31 Ogos adalah banyak aktiviti di peringkat sekolah. Dan di sekolah selalu masa lebih kecil dulu adalah pertandingan poster, warna bendera Malaysia dan pelbagai aktiviti kawat di sekolah, semua itulah. Tetapi memang dulu masa saya muda di sekolah tak ada gadget lagi. Jadi pada masa itu semua Hari Merdeka kita akan tengok TV, tengok pembarisan dan sambutan Hari Merdeka peringkat nasional. Itu memang tradisi lah setiap tahun macam tu. Tradisi keluarga, adik saya dilahirkan 31 Ogos 1983. Jadi setiap 31 Ogos adalah sambutan hari jadi beliau. So malam kita akan ada birthday party ataupun keluar makan bersama keluarga. Sambutan Hari Kebangsaan, bila kita laungkan merdeka, 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 itu adalah satu status kita bebas daripada penaklukan dulu. Dan sekarang ini dalam konteks hari ini, merdeka itu apa maksudnya untuk setiap individu rakyat Malaysia. Kita bukan saja memandang dari fakta sejarah dulu, tetapi pada masa hadapan. Untuk anak muda, untuk pastikan anda melengkapkan diri dengan kemahiran. Yang itu sangat penting kerana kalau setiap rakyat itu mahir dalam kerja mereka, negara ini akan terus membangun. Kita nak negara yang produktif. Kita nak rakyat semua menyumbang. Setiap hari, setiap orang pergi bekerja menyumbang kepada produktiviti negara. Itu harapan saya untuk golongan belia di Malaysia. Hai semua, saya Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ingat, tekad perpaduan penuhi harapan. Harus kita seiring menjadi ya begitulah bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan 2023 membawa tekad dan juga harapan Malaysia Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10. Dan sudah pastinya ini merupakan hasrat juga untuk menterjemahkan apakah antara agenda dan juga dasar-dasar peringkat nasional yang akan diterjemahkan kepada masyarakat di peringkat akar umbi. Di Padang Mada, Alus Kedah pada kali ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turut bersama-sama dan juga menyantuni masyarakat di sini, khususnya golongan nelayan, petani, penternak dan juga pekebun kecil untuk memberikan gambaran dan juga
juga untuk bersama dalam ruang diskusi untuk melihat apakah permasalahan dan juga bagaimanakah penyelesaian permasalahan itu akan dapat direkayasa dan juga direalisasikan melalui hasrat di bawah lembayung Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Sementara kita berikan tumpuan di pentas pada ketika ini dan juga di perkarangan Padang Mada Alustar Kedah adalah ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seketika tadi adalah yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sudah pun tiba di Padang Mada Alustar Kedah ini, dan inilah program Sentuhan Madani Peringkat Negeri Kedah pada tahun 2023 ini memberikan ruang juga kepada pimpinan utama negara dan juga pimpinan kementerian untuk bersama dengan masyarakat, khususnya kepada golongan stakeholder ataupun pemegang taruh bagi industri ini, pekebun, nelayan, peladang dan juga beberapa lagi golongan yang dirasakan penting dan juga sesuai untuk dibicarakan dan juga diwahanakan dalam ruang dan juga sesi ini. Ini adalah suatu kesempatan yang terbaik juga untuk kita melihat apakah antara hasrat yang akan disuarakan dan juga mungkin ada pengumuman-pengumuman yang akan dilanjutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bukan saja pengumuman di peringkat parlimen ataupun di peringkat kabinet, tetapi pengumuman-pengumuman yang akan melihatkan impak dan juga kesannya di peringkat akar umbi. Itu kita dapat lihat warga masyarakat sudah pun mula mengerumuni dan bersama-sama Yang Amat Berhormat dan Sri Datuk Seri Anwar Ibrahim menantikan ketibaan beliau di Padang Mada Alustar Kedah. Kerana ini kesempatan yang terbaik, negeri Kedah yang dikenali sebagai negeri lapang padi, sudah pastinya sektor pertanian merupakan antara sektor utama khusus untuk memberikan sumbangan kepada industri keterjaminan makanan. Jadi kita berikan tumpuan pada ketika ini untuk ketibaan Yang Amat Berhormat dan Sri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah pun tiba di perkarangan dan juga di Padang Mada Alustar Kedah bersama dengan warga masyarakat di sini. Baik, ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri disambut oleh warga masyarakat dan khususnya adalah golongan peladang, peternak, nelayan, penoreh dan pekebun kecil. Ini antara mereka yang dilibatkan sebagai pemegang taruh bagi sesi Sentuhan Madani Peringkat Negeri Kedah bagi tahun 2023, melibatkan keterlibatan dan juga penglibatan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga memegang portfolio dalam industri peladangan dan juga komoditi juga sudah pastinya memberikan gambaran untuk kita melihat dan juga memberikan suatu makna yang lebih menyeluruh untuk kita menyaksikan apakah antara impak dan juga dasar-dasar yang akan direkayasa dan juga akan dilaksanakan selepas ini. Baik, tumpuan kepada kemajuan yang ditunjukkan sudah pastinya bukan saja dalam aspek pertanian tetapi juga dalam aspek desa dan juga wilayah bagi mereka yang merasai jerih-berih untuk berada dalam kategori dan juga untuk berada dalam industri ini. Sudah pastinya dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberikan gambaran bagaimana pembangunan di desa dan juga wilayah serta hasrat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim untuk menyaksikan agar usaha ini direkayasa dan juga direalisasikan di peringkat kerajaan persekutuan. Jadi fokus pada hari ini adalah peladang, peternak, nelayan, penoreh dan pekebun kecil di peringkat negeri Kedah ini. Walau apa jua yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetapi yang lebih penting adalah untuk kita melihat dengan lebih dekat apakah respon yang akan dijawab dan juga akan diberikan penjelasan yang lebih lanjut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk sesi pada kali ini bersama dengan pemegang-pemegang taruh bagi Sentuhan Madani Peringkat Negeri Kedah pada kali ini.
Okey, kita masih lagi bersama dengan Prof. Dr. Azizuddin. Dia kedua-dua timbalan Perdana Menteri memegang portfolio masing-masing. Datuk Seri Dr. Fadilah Yusof di Peladangan dan Komuniti, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kemajuan Desa dan juga Wilayah. Kerana kedua-dua portfolio dan juga sektor ini penting untuk kita menterjemahkan hasrat peringkat kerajaan persekutuan. Di Peladangan dan juga Komuniti ada bidang fokusnya, desa dan juga wilayah ada bidang fokusnya, tetapi boleh digerakkan secara bersama dan juga sinonim dan juga disinergikan secara bersama. Jadi apa mungkin hasrat pimpinan tertinggi boleh direalisasikan melalui jentera dan juga kekuatan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan madani pada ketika ini? Ya, saya rasa sudah pasti kan, sebab kita lihat dua timbalan Perdana Menteri memegang portfolio sangat penting Ya. khususnya macam Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memegang portfolio Kementerian wilayah dan desa Jadi dalam konteks ini saya rasa memang golongan petani misalnya banyak berada di kedesaan kan. Walaupun tak semualah, mungkin ada juga sebahagian di bandar dan di pinggir bandar dan juga dalam konteks Datuk Seri Fadilah yang jaga peladangan komoditi yang untuk hasilkan hasil ladang dan sebagainya untuk dieksport ke luar negara sebagainya. So dalam konteks ini saya rasa memang pendekatan yang sangat khusus diberikan oleh kerajaan persekutuan untuk pastikan sektor pertanian dan membela juga golongan-golongan petani ini terus terjamin Jadi saya rasa itu tekad yang diberikan dan saya rasa dalam tengok program hari ini dengan ramai yang ada sentuhan madani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya cuba merealisasikan hasrat yang tumpuan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan ini supaya kita mampu menjadi pengeluar utama hasil-hasil peladangan pertanian sebagainya di peringkat pertidak di rantau Asia Tenggara ini mungkin di peringkat global. Ya, hasrat madani ini boleh diterjemahkan dalam kesemua sektor dan juga kesemua cakupan bidang. Jadi bukan saja dalam bidang peladangan, komoditi, desa dan juga wilayah, tetapi bagaimana ia dihasratkan kepada masyarakat di peringkat akar umbi. Jadi pada ketika ini tumpuan kita berikan di pentas utama untuk terus saja dengan atur cara seterusnya iaitu nyanyian lagu negaraku dan juga lagu untuk bersurai daripada atas pentas dan mengambil tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Okey, sekejap saja. Okey, rasanya sudah boleh bersurai. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media kita. Bala hadirin sekalian dipohon untuk berdiri bagi bersama-sama kita menyanyikan lagu negaraku dan lagu Allah Selamat Sultan.
Terima kasih. Hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Ya, usai sudah lagu negaraku dan juga lagu negeri Kedah. Kalau seketika tadi kita menyaksikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, bersama dengan Yang Berhormat Tuan Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan juga Digital, Yang Berhormat Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, turut bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk sesi ataupun kalau kita boleh lihatkan ialah sentuhan madani peringkat negeri Kedah bagi tahun 2023 yang menjadi tumpuan utama pada ketika ini bersama dengan pekebun, peternak, nelayan dan juga golongan-golongan ini perlu untuk diberikan perhatian khususnya bagaimana kita melihat dasar-dasar peringkat nasional dan juga dasar kerajaan perpaduan memberikan impak yang berterusan kepada golongan ini. Di atur cara majlis pada ketika ini, sebelum kita akan kembali untuk mendengarkan keamanan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim, masih lagi bersama dengan Prof. Dr. Azizudin untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tadi disebutkan bagaimana kita bergerak secara progresifnya industri pertanian itu. Di bawah Kementerian Komunikasi dan juga Digital juga dibangunkan teknologi 5G, dan seingat saya 5G juga turut sinergikan bersama dengan industri pertanian. Jadi 5G dan industri pertanian sudah pun mula ada eksperimentasi dan juga percubaannya. Namun apakah masa depan untuk kita menggunakan teknologi maklumat komunikasi ini untuk diterjemahkan dalam industri pertanian? Ya, saya rasa dalam Kementerian Komunikasi dan Digital ini saya rasa mempunyai peranan yang besar kan untuk memberi penerangan, penjelasan kepada khususnya tentang dasar-dasar negara kan. Sebab kita yang penting sekarang ni mungkin ramai golongan bawahan petani ini mungkin tidak sedar bahawa negara mempunyai matlamat yang jelas dalam usaha membawa sektor pertanian ini lebih maju pada masa akan datang kan. Dengan kita bincang tadi pasal teknologi dan sebagainya kan. Jadi penerangan tu perlu dilakukan oleh agensi kerajaan, khususnya oleh Kementerian Komunikasi dan Digital kan. Dan dalam masa sama juga saya rasa maklumat-maklumat harus disampaikan dari semasa-semasa kan, oleh agensi, maksudnya daripada Kementerian Komunikasi terus ke agensi-agensi kerajaan yang terlibat yang secara langsung untuk menggerakkan sektor pertanian ini. Saya rasa kalau ada sinergi ataupun jaringan yang secara langsung terus kepada agensi ini dan kepada pihak-pihak yang terlibat di bawah petani, peladang dan sebagainya, saya rasa ini akan menjelaskan lagi bahawa mereka faham tentang agenda kerajaan dan apa dasar, contohnya dasar agro pertanian negara 2.0. Jadi dalam konteks ini mereka boleh merealisasikan dasar yang diaspirasikan oleh kerajaan itu sendiri. Ya, baik. Di petang utama, ayo sama-sama kita menadahkan tangan untuk kita memberkati majlis pada pagi ini dengan bacaan doa. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك خلاق العظيم وإنك سميع عليم وإنك غفور رحيم وإنك رب العرش العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah, Engkau limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami yang mulia dan teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta kepada seluruh kaum keluarga baginda. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu merapak tangan, memanjatkan rasa penuh kesyukuran dan rendah diri kerana memuliakan hamba-Mu sehingga kami dapat berkumpul
pada hari ini di dalam program Sentuhan Madani Peringkat Negeri Kedah yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri. Allahumma yassir lana kulla amrin asir waghfir lana fil akhirati wal ula. Ya Allah, anugerahkanlah kepada seluruh kepimpinan negara ini dengan keteguhan iman, kesejahteraan minda, taufik dan hidayah, serta jadikan kami dalam kalangan mereka yang bekerja bersungguh-sungguh dalam menggerak, memacu dan memperkasakan bidang pertanian, penternak dan nelayan di negeri Kedah. Allahumma ya mudabbiral ahwal wa ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya Allah, lindungilah kami dari segala kesulitan, jauhkanlah kami dari bencana wabak penyakit dan persengketaan, supaya rakyat dan negara kami mendapat manfaat kesejahteraan yang berpanjangan. Ya Allah, jadikanlah negeri Kedah ini sebagai sebuah negeri yang sentiasa di dalam keamanan, keharmonian dan kemakmuran. Peliharalah pemimpin-pemimpin kami agar mereka dapat menabur jasa dan bakti serta mengangkat darjat dan martabat, khususnya buat penduduk di negeri yang tercinta ini. Allahumma aminna fi watanina wa aslih ahwalana wa aslih zata bainina wa wulata umurina wa khudh bi aidina wa bi aidihim ila ma fihi khairuna wa khairu watanina wahdina subulas salam wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Pimpinan baca doa seketika tadi untuk memulakan atau cara Majlis Sentuhan Madani Peringkat Negeri Kedah bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Prof. Dr. Azizuddin. Perkara penting untuk kita bercerita tentang kemajuan negeri Kedah per se ataupun negeri Kedah secara khususnya. Kerana untuk kita melihat perkembangan negeri Kedah sebagai sebuah negeri yang bukan saja kebergantungannya kepada sektor pertanian, tetapi kepada teknologi pertanian itu juga penting dan juga sumbangan kepada keterjaminan makanan. Pada peringkat ini, di manakah prestasi negeri Kedah secara keseluruhan yang mungkin boleh digerakkan lebih lanjut dan mungkin boleh dibantu oleh kerajaan persekutuan ataupun kerajaan berhad? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan ekonomi negeri Kedah sebenarnya banyak disumbangkan oleh agensi-agensi ataupun kerajaan persekutuan kan, dari segi pelaburannya, dari segi dan juga pelaburan bukan saja dalam konteks sektor perindustrian kan, seperti Kulim High Tech kan, tapi juga dalam konteks pertanian, MADA juga ada agensi kerajaan persekutuan, dan juga di Langkawi kita ada LADA dan sebagainya. So dalam konteks ini saya rasa sinergi hubungan yang erat perlu ada antara Kedah, negeri Kedah dan juga dengan persekutuan supaya dalam konteks pertanian ini dapat dibangunkan dan teknologi pertanian juga dia dapat dilabur kan untuk kemakmuran negeri Kedah itu sendiri. Ya, cukup menarik juga kerana kalau diikutkan kepada fokus yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk merealisasikan hasrat pertanian itu sebagai mungkin sumber kekayaan negara ataupun suatu katalis pembangkit kepada sumber ekonomi negara. Namun pada ketika ini dengan persaingan di peringkat serantau ASEAN, apakah mungkin realisasi untuk menjustifikasi hasrat itu boleh diletakkan dalam tempoh 5 tahun yang terdekat? Ya, saya rasa boleh kan. Cuma kita perlu pelaburan pada sektor pertanian ini yang lebih khusus lagi dan ia perlukan pelaburan di pihak kerajaan dan juga dan kerajaan negeri misalnya menyediakan tanah untuk pertanian ini kan. Dan kita tahu bahawa cabaran utama kita juga adalah harga komoditi itu juga kan, ditentukan di peringkat global kan, dan ada turun naiknya sebagainya kan. Macam saya sebut tadi isu getah misalnya agak sukar kan sebab kita ada satu rancangan di Kedah kan, Rubber City kan, tapi isunya Kedah harga bila getah turun jadi agak sukar kita nak bangunkan bandar ini apabila nilai komoditi itu agak rendah Jadi saya rasa kita perlu memikirkan strategi lah untuk tambah baik sektor yang sedia ada, dan Kedah ini terkenal sebagai jelapan padi. Sudah tentulah padi yang kita ingin bangunkan, dan juga sektor-sektor lain kalau kelapa sawit dan mungkin penanaman dari segi durian dan
dan juga sayuran dan sebagainya yang kita boleh fikirkan untuk menjana pendapatan lebih baik di negeri Kedah ni menggantikan sektor yang mungkin agak tenggelam masa sekarang mungkin akan datang akan berkembang pula. Jadi kita banyak bergantung sebenarnya kepada permintaan dan penawaran di peringkat global terhadap satu-satu komoditi tersebut lah. Bercakap tentang catalyst atau memajukan ekonomi pertanian ini, ia melibatkan banyak portfolio ya. Perbincangan itu mungkin meluas kerana juga bukan sahaja melibatkan portfolio pertanian dan juga keterjaminan makanan, perdagangan dan komoditi, desa dan wilayah, malah portfolio keusahawanan juga turut terlibat, malah pembangunan ekonomi juga turut terlibat. Jadi dalam aspek ini sudah pasti perbincangan di peringkat kabinet yang lebih berfokus dan juga lebih menjurus kepada meningkatkan pertanian itu secara menyeluruh. Jadi apa mungkin sinergi yang perlu diusahakan dan juga perlu diselaraskan dalam kepelbagaian portfolio kementerian ini perlu untuk memberikan impak dan juga kesan kepada masyarakat ataupun stakeholder di peringkat akar rumput. Ya, kita tahu seperti yang tadi pun kita dah bincang tentang banyak portfolio di kalangan barisan kabinet Jemaah Menteri yang kita ada memang secara tidak langsung dan langsung berkhusus tentang isu pertanian kan. Jadi dan Malaysia pun pernah dikenali sebagai negara pertanian sebelum kita berganjak pada dasar perindustrian pada tahun 1980-an dulu Dan saya rasa sekarang ni mungkin kita perlu kembali semula kepada pertanian kerana isu keselamatan makanan yang kita sedang hadapi sekarang ni yang perlu ditangani. Tapi kalau kita bicara tentang Jemaah Menteri ataupun portfolio di pihak Kerajaan Persekutuan, kita perlu terima hakikat juga di peringkat negeri juga penting maksudnya kerajaan negeri kerana tanah-tanah yang tersedia tu di negeri yang bawah bidang kuasa negeri jadi sinergi itu bukan saja di persekutuan cuba termasuk dengan kerajaan negeri itu adalah kerajaan negeri yang orang kata yang selari ataupun mempunyai inspirasi yang sama dengan persekutuan itu diperlukan untuk membangunkan sektor pertanian ni jadi saya rasa gembling tenaga semua pihak itu penting jadi dan saya rasa kita tak boleh tunggu lama sebab dasar pertanian kita ni perlu diperkembangkan dikukuhkan supaya kita boleh menjadi player di peringkat rantau tadi saya sebut kalau tidak pun global dalam sektor pertanian ini bukan saja untuk sinergi ataupun keselarian antara kerajaan persekutuan dan juga di peringkat kerajaan negeri. Kita melihat walaupun isu berkenaan federalisme, pembagian kuasa persekutuan dan juga negeri itu masih menjadi perbincangan, tetapi apa yang penting adalah agensi-agensi di peringkat persekutuan dan juga agensi di negeri. Sudah pasti di peringkat persekutuan ada sub-agensi di peringkat negerinya. Jadi bagaimana dengan segala bantuan, dana, sumbangan itu boleh direalisasikan dengan kecekapan dan juga tata kelola yang baik di peringkat agensi yang diterjemahkan kepada agensi di peringkat negeri juga. Ya, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang menekankan tentang tata kelola dan sekarang ni dan bukan saja kita tata kelola hanya di peringkat agensi kerajaan tapi menyeluruh kepada semua agensi termasuk peringkat bawah sekalipun perlunya ada tata kelola yang baik kerana kebanyakan masalah yang kita timbul juga dalam sektor pertanian adalah itirisan yang berlaku salah guna kuasa dan juga elemen-elemen negatif lah yang kita lihat boleh menjejaskan penghasilan pertanian dalam negara kita ini Jadi dalam konteks ini saya rasa maksudnya tata kelola yang baik, cara pengurusan yang baik dan maksudnya dari segi efisiensi kita perlu pertingkatkan supaya produktiviti pengeluaran tu juga meningkat Jadi ini saya rasa penerangan Kementerian Komunikasi juga mempunyai peranan untuk menjelaskan apa hasrat kerajaan ini, tata kelola bagaimana dan produktiviti macam mana yang diperlukan supaya golongan petani ini misalnya boleh faham dan mengamalkan cara begitu. Jadi dalam konteks ini saya rasa dia agak menyeluruh, tapi kita akui bahawa pelibatan langsung kerajaan persekutuan dan agensi persekutuan untuk bangunkan sektor pertanian itu sangat penting dan dia bermula daripada atas dan haruslah ke bawah, top down dan juga bottom up dalam isu tata kelola ni supaya kita boleh maksimumkan hasil pengeluaran. Itu yang saya rasa matlamat utama kita masa inilah. Ya. Dalam konsep berkenaan tentang isu makanan di seluruh dunia ini, selagi mana manusia berinteraksi dengan manusia, maka selagi itulah keperluan makanan akan sentiasa dan juga terus meningkat. Dan juga dengan kadar populasi manusia dan juga kadar populasi masyarakat dan juga rakyat semakin meningkat, maka keperluan makanan juga akan semakin meningkat. Dalam isu keterjaminan makanan ataupun food security, kita juga melihat bukan saja kepada isu pengeluaran ataupun output, tetapi bagaimana untuk memastikan setiap sumber perbekalan itu diguna pakai
sesuai dan juga diagihkan dalam satu bentuk yang efektif dan juga yang lebih adil. Jadi dalam proses ini kita ada juga melihat campur tangan dari segi kartel ataupun monopoli oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Jadi apa mungkin hasrat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat isu kartel, orang tengah ataupun mereka yang menjejaskan usaha untuk perbekalan makanan secara adil ini dapat diatasi dari semasa ke semasa. Ya, saya rasa ini juga satu dilema di pihak kita dah terbiasa dengan cara pengurusan sebelum ini yang mana adanya peranan contohnya monopoli kan syarikat-syarikat tertentu terhadap satu-satu pengeluaran pertanian kan. Jadi adakah kerajaan sekarang yang mewujudkan persaingan? Itu satu perkara yang perlu diteliti lah. Yang keduanya orang tengah kan. Dan tentu peranan orang tengah tu penting juga kan. Kerana untuk sebagai pemborong misalnya kan mengedarkan barang-barang pertanian, hasil pertanian ini tapi sejauh mana orang tengah tu memegang peranan itu kan perlu dibatasi kerana sekiranya diperluaskan peranan orang tengah ni harga barangan akan meningkat kan sebab kita dah agenda nak menurunkan harga makanan so saya rasa perkara-perkara ini perlu dibincangkan, difikirkan di pihak kerajaan persekutuan dan agensi kerajaan supaya kita boleh mencari jalan dikurangkan peranan-peranan pihak yang tak sepatutnya dalam rantaian pengeluaran itu kan dan pengedaran makanan ataupun produk itu kan. Jadi saya rasa kalau dapat dikurangkan, diwujudkan persaingan yang sihat, saya rasa bila ada kompetitif dalam pengeluaran makanan tu, saya rasa mungkin harga boleh diturunkan dan rakyat akan menikmati hasil itulah. Kita akan sambung perbincangan kita dan seketika kita berikan tumpuan di pentas utama untuk ucapan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Saudara Muhammad Datuk Seri sekarang ni Mat Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Ahli Jemaah Menteri, Tan Sri Luki Ketua Susah Negara, keluarga Mada, rakan-rakan yang mewakili petani, peternak, nelayan negeri Kedah. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sempurnakan majlis dan saya ucapkan terima kasih kepada semua khususnya keluarga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Kementerian Wilayah dan Desa, MADA khususnya dan persatuan-persatuan dan penduduk yang telah berusaha bertukus lumus menjayakan program ini bersama Bernas. Seperti yang kita tahu, masalah petani, nelayan, pekebun kecil getah, pekebun ini di antara kategori yang agak susah. Dan sebab itu mana-mana kerajaan harus tumpu. Bukan cakap saja, slogan saja, janji, serang menyerang, tetapi tumpu apa dia langkah yang kita ambil untuk baiki nasib mereka. Ini yang penting. Saya baru-baru ini saya selesaikan masalah Felda. Mereka serang kata saya bohong. Sebab memang rancangan itu dah ada dah. Umum lama dah. Betul. Lulus pun lama dah. 8.3 ribu juta ringgit. 8.3 bilion ringgit. Tetapi hanya pada 27 Jun yang lalu saya tanda tangani cek serah kepada peneroka-peneroka Felda betul-betul hapuskan hutang mereka. Cek yang pertama yang saya sign pada 27 Jun 2023 990 juta ringgit. Saya tak kata orang dulu tak buat kerja. Saya kata cek tak dikeluarkan. Dalam belanjawan negara 21 dan 22 tak ada peruntukan daripada kementerian. Yang nak lupus hutang tu siapa? Kerajaan Persekutuan. Dari mana? Dari belanjawan negara. Sebab itu hanya untuk tahun ini
Belanjawan 2023 baru kita luluskan, dan saya ucap terima kasih kepada keluarga Felda yang telah menguruskan dan menyelesaikan pelupusan hutang yang saya tanda tangani pada 27 Jun. Mengapa saya pilih untuk sebut perkara ini? Kerana hal-hal ini senang. Orang buat keluar fitnah, bohong, senang-senang saja. Hang siapa yang nak boleh tuduh orang tak ketahuan ni? Ini saya nak sebut supaya kita boleh fikir. Dengar boleh, tak semua boleh pakai. Umpamanya, hari ini hari Sabtu, saya tumpu ke kawasan-kawasan desa, di negeri-negeri, daerah-daerah. Esok Ahad di Pulau Pinang. Isnin pukul 8 pagi balik ke pejabat. Sampai Khamis dan Jumaat pagi. Itu acara kita. Ada ruang kita jumpa anak-anak di universiti, dengar mereka. Anak-anak muda ini kadang-kadang pandangan dia bernas juga baik. Anak muda universiti Utara dengan wakil-wakil belia, ada anak tingkatan 6, ada dari Politeknik, anak-anak kita. Dengarlah mereka, apa ruginya? Dia cadang umpamanya bagaimana nasib dia lepas keluar universiti atau college, pekerjaan dia, yang kerja sementara, yang dipanggil intern, latihan, mengapa tak dibayar? Setelah dengar mereka, saya balik bincang dengan kementerian, bincang dengan syarikat-syarikat. Semalam saya umumkan, walaupun kerja itu dalam bentuk latihan setelah perolehi diploma atau universiti, semua syarikat kerajaan diarah memberi bayaran sekurang-kurangnya RM800 sebulan. Ya. Sebelum ni tak ada. Sebab apa 800? Ini hanya allowance sebelum kerja, allowance semasa latihan. Kita dengar daripada siapa? Pelajar tingkatan 6, kerana dia lalui. Inilah manfaat kita bila kita dengar dalam dialog. Tidak hanya pakai serang saja. Ya. Kemudian ada cadangan lain tentang TVET. Ada cadangan lain, kemudahan-kemudahan. Ada cadangan, satu cadangan, dia kata universiti, internet tak ada, connectivity tidak ada. Kalau ada pun, kalau ramai, dia slow. Nak belajar bagaimana? Maka Alhamdulillah semalam, Elon Musk, dia itu orang paling kaya di dunia. Dia ada Tesla, kereta pakai bateri elektrik. Dia ada Starlink, alat kecil macam ni, besar ni, dan dia boleh ada terus ke satelit, ada internet. Dia boleh pasang di mana-mana kampung yang tak ada internet, terutama sekolah, politeknik, universiti. Dan saya bercakap dengan dia sendiri semalam. Saya ucap terima kasih kerana saya kata kita perlu terus. Dia kata ada, setakat ini stok ada 40, kita kata kita beli 40 supaya kita berikan ke college dan universiti, meringankan beban anak-anak kita. Dan dia bagi arahan supaya ditambah untuk mengisi keperluan kita. Dia juga ada StarX, ini untuk SpaceX, untuk ke angkasa. Ada 3 syarikat Malaysia yang memberikan beberapa keperluan dalam bidang kepakaran masing-masing yang sebenarnya bersama dengan syarikat SpaceX di bawah Elon Musk ni. Saudara, orang duk cuba nak dapat cakap dengan dia, nak pujuk dia datang ke negara, begitu sukar. Saya syukur Alhamdulillah, semalam dia putus. 1, ibu pejabat di Cyberjaya. 2, mempermudahkan penyampaian Starlink yang internet ini ke Malaysia.
Ketiga, SpaceX yang ada kepakaran anak-anak tempatan, saya kata Menteri Digital Fahmi ada, dan Menteri Pelaburan Saudara Tengku Zafrul pun ada. Bantu mereka supaya lebih banyak syarikat yang boleh masuk dalam arena perdagangan dan teknologi antarabangsa. Berikutnya, dia setuju untuk melabur lagi ke Malaysia. Anggap Malaysia sebagai negara penting untuk kita tingkatkan pelaburan, dan insya-Allah dalam masa dekat dia akan datang ke Malaysia. Ya, sudah. Ini bukan mudah, kita kena kerja betul-betul bagi keyakinan politik negara stabil. Pemimpin-pemimpin tumpu usaha, bangunkan negara, jangan dikira curi dan sakau. Hilang. Bila buat projek, ambil komisen banyak-banyak. Jadi akhirnya negara miskin. Hasil banyak. Negara tu kaya, rakyat tu miskin. Sebab itu saya mula dengan ini supaya sudah faham. Ini duk bangkit, pasal apa kerjasama dengan Datuk Seri Zahid. Apa masalah tak boleh kerjasama dengan dia? Dia dapat mandat pada parti dia. Dia ada ahli parlimen yang ramai. Dia ikut syarat-syarat yang kita bersetuju bersama. Apa syaratnya? Yang dipersetujui oleh semua parti dalam perpaduan ini. Pertama, jaga tata kelola. Hentikan politik fitnah dan sakau. Mengapa masalah saya kerjasama dengan Datuk Seri Zahid? Saya nak bagi tahu, selagi seperti mana yang berlaku sekarang, rakan-rakan saya dalam PH, dalam BN, dalam GPS Sarawak dan GRS Sabah, selagi mereka patuh pada prinsip ini, semangat perlembagaan, kita akan tetap perkuatkan kerajaan perpaduan ini. Untuk apa? Untuk apa, saudara, kita perkuat ini? Untuk jerit maki orang hari-hari? Untuk fitnah orang hari-hari? Daripada raja sampai rakyat? Ataupun tumpu bagaimana selesai? Saya bawa masalah Mada hari ini. Siapa tak tahu pesawah padi ini masuk kategori miskin? Semua tahu. Kita baru perintah 7 bulan. Pengalaman baru ini 3 tahun. Termasuk kes harga siling getah. Ada naik 3 tahun lalu? Tak. Siapa naikkan? Kita, kerajaan perpaduan naikkan pada RM2.07. Cukup? Tak cukup lagi. Mesti ambil langkah. Saya baru duduk beberapa minit, Datuk Seri Zahid terus dia kata, susah pekebun kecil getah. Sebab itu saya boleh kerja dengan dia. Duduk 5 minit dia tak kata ada kontrak baru tak? Ada saham baru nak bagi ke saya? Tak. Ada kereta baru tak? Ada bodai yang baru nak maki orang tak? Tak. Dia tanya ni macam mana? Kita baru naik RM2.70. Tapi pekebun kecil getah ni masih hadapi masalah. Sebab itu saya kata, kita kena tumpu. Selesaikan apa yang mampu untuk membantu rakyat. Ya. Saudara Mak Sabu, kita tahu dia memang penceramah, pemain Datuk handal. Tapi di Kementerian Pertanian, dia terpaksa tumpu. Bagaimana nak tingkatkan hasil pengeluaran padi, sayur, bantu nelayan. Dalam mesyuarat jemaah menteri, tiap minggu kita bangkitkan perkara ini. Saudara, saya nak habaq betul-betul ya. Tak main-main punya, kerja sungguh-sungguh. Saya tak kata kita saja kerja. Orang lain pun kerja. Tapi kita nak cari penyelesaian. Bukan nak bergaduh, bukan nak tunjuk hero. Nak bawa perubahan. Apa yang kita buat? Kita tahu masalah. Dah cuba dah. Lembaga zakat pun tolong di Kedah ni. Sebarang Perak pun buat.
Di sini membelah pendam pun ada percubaan nak tingkatkan hasil pengeluaran. Maka kita bincang. Kita bincang dengan Kementerian Pertanian dan kita Jaminan Perikanan. Kita bincang dengan Mardi dari segi penyelidikan. Dan MADA, satu agensi yang sangat penting. Bukan jadi negeri Kedah, tapi untuk negara Malaysia. Dia bagi pandangan. Dan dia kata, kalau nak jayakan projek tanam 2 atau 5 kali pengeluaran ini, kena ada beberapa infrastruktur, parit teleayak, jalan, macam-macam kena tambah. Saya kata berapa bagi tahu? Dia jawab, bukan untuk tahun ni, kita mesti mula untuk 2-3 tahun akan datang. Kalau dalam 3-4 tahun ini, 3 tahun lah paling kurang, mesti siap 3,000 juta ringgit, 3 bilion ringgit. Itu masalah saya. Bukan kita duduk saja. Tapi 3 bilion ringgit sikit ke banyak? Banyak. Tapi kalau negeri ini selamat daripada sakau, tak pernah boleh kita kata tak ada. Kalau negeri ini kita urus, jangan rasuah, jangan curi duit, jangan curi balak, jangan curi ni reas, kita boleh selamatkan negara. 3 bilion kita boleh selesai. Ya. Ini kita biar hasil kita ratus-ratus juta lingkup. Sebab itu kena ada orang bukan saja mampu tapi dengan pasukan dia. Jadi yang saya luluskan hari ini apa? 3,000 juta ringgit. Sikit, ya. Banyak. Tetapi ada pilihan? Tak ada. Kalau betul Anwar dan kerajaan Perbadanan nak tolong, kena buatlah. Baik, tetapi laratkah orang tunggu sampai 3 tahun baru nak dapat hasil? Sementara tu buat apa? Itulah yang sebabnya mengapa dalam sementara tunggu ini semua, saya ambil alih saja beberapa bulan. Cakap Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Fazilah, Mat Sabu, ni Saifuddin Nasution, orang Kedah. Dia kata kena buatlah apa-apa dulu sementara. Itu sebabnya kita ambil alih saja. Cermat belanja. Oh, dia berperli. Tak ambil gaji pun dia hina. Tak pakai kereta Mercedes pun dia hina. Ini apa dia? Saya tak ambil pasal apa? Sebab saya malu kepada rakyat. Rakyat tengah susah. Susah-susah saya kereta ada. Nak pergi mana-mana kapal terbang ada. Pengawal ada. Tapi susah rakyat ini. Makan dan bertegedarah pun tak cukup. Sebab itu saya kata, kalau saya cakap garang ini, kerana saya cakap dari hati. Kita kena guna kuasa ini, bantu. Dan di antaranya, kita kata 3 bilion untuk nanam padi. Dengan meningkatkan produktiviti. Ya, tapi sementara tu, macam mana? Tahun ni pun, sementara nak dapat hasil. Sama ada 2 kali setahun ke sekali setahun. Sementara nak dapat hasil tu, tunggu. Nak buat apa? Sebab itu tahun ni, saya bagi RM200 sebulan. Untuk 3 bulan sementara nak ambil tuai. Berapa orang dapat? 300,000 pesawah padi. Berapa belanja? RM228 juta. Orang lain boleh peleceh, tapi saya nak tanya, pasal apa tahun sudah tak buat? Pasal apa 2 tahun dulu tak buat? Pasal apa bercakap dengar-dengar tolong pesawat? Pasal apa tak fikir bab ni? Ini sebabnya saya katakan kena tumpu kerja untuk bantu. Ya. Kemudian hari itu bila saya cakap Muhtar Syed Mokhtar, saya kata Syed, dia sahabat saya. Dia panggil saya abang. Saya kata abang ni duduk jaga sawah padi, aku tak reti dah macam mana lagi nak tolong dia, paling susah. Boleh tak? Kerana hasil benah tu ada. Bulan saya ambil dalam seminggu, bulan 11
Tahu sudah saya ambil, saya bercakap dengan dia. Boleh tak bagi kat pesawah miskin ni, bagilah sikit. Tahun lalu juga 10 juta ringgit, tahun ni 50 juta ringgit. Bagi terus kepada pesawah padi daripada keuntungan. Saya nak tanya, pasal bagi dulu tak bagi? Pasal bagi dulu tak minta? Saya minta dia tak susah pun. Okey. Jadi saya fikir kalau boleh 50. Kalau tak boleh, lepas tu saya bagi tahu balik. Dia kata boleh. Dia bagi. Tapi mereka serang saya. Oh, saya ini tekan orang Melayu yang kaya. Ni, aku tak sakau duit dia. Sebab tu aku berani cakap dengan dia. Kalau saya kata, Syed, bagi kat aku 10 juta masuk akaun aku. Bagi 200 juta masuk akaun parti aku. Bila yang saya nak tolong petani? Macam mana saya nak boleh tolong pesawah kalau ada 200 juta masuk akaun parti saya? Tak apa, tak salah. Allahu Akbar. Itu kerja hamba. Kerja aku ambil duit, siapa yang boleh bagi balik kepada rakyat, terutama pesawah-pesawah padi. Lepas tu saya bercakap lagi dengan Syed. Saya kata, Syed, bernas ni penting. Kalau boleh bersama mada dan mantu pengurusan ni, kita tingkatkan hasil. Dia kata boleh. Saya kata okey. Maka kementerian buat kerja. Kemudian oleh kerana nak selaras dengan semua ni, saya minta Tan Sri Zulki, Ketua Seutusan Negara. Tahu tak, pasal sawah padi ni bukan saja Perdana Menteri dan Menteri, KSN sendiri mempengusikan dan kuasa nak selesaikan masalah ini, saudara. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua, termasuk KSN dan Menteri yang bantu dalam hal ini. Tapi sebelum itu, saya kata kat Bernas, kerana banyak kita nak urus bersama Bernas, boleh tak bagi keuntungan Bernas? Kalau Bernas untung, dia untuk pengurusan dia, untuk pegawai dia, untuk semua keuntungan dia, tapi 30% balik pesawah padi. Dia kata boleh. Itulah saudara-saudara kata, kalau ketua itu tegas, dia tahu ekonomi, dia selesaikan masalah rakyat. Dia tak guna sentimen, oh dia orang Melayu, jangan kacau. Keliru dan satu pandangan yang dangkal, yang tak reti masalah. Jadi saya harap susah faham. Ya. Apa salah orang menjadi Tasisi Mokhtar tu nak maju? Biar kita maju. Dia maju, dia untung. Tapi bila dia untung, janganlah ambil duit dia. Ambil duit dia bagi ke rakyat. Jangan ambil duit untuk hampa. Dia bila naik sikit tempoh cakap Kedah. Ini saya nak sebut sebelum kita bawa hal-hal ni. Saya sebut tadi pasal pekebun kecil getah. Kemudian nelayan. Tadi Persatuan Nelayan, Wakil Persatuan Nelayan pun ada. Mai musim tengkujuh, nak berniaga apa? Nak tangkap ikan macam mana? Naik sampan, hanyutlah. Jadi oleh itu kerajaan kena fikir. Dulu ada RM600, dah lama dah. Jadi saya telah bincang dengan rakan-rakan di Jemaah Menteri. Maaf, yang tu pekebun kecil getah. Sumbangan musim terkejuh dulu RM600 untuk mungkin dalam 4 bulan. Baru ni saya tambah jadi RM800. Jadi adalah cukup tak cukup, tapi tampunglah sikit sementara nak menoreh di musim hujan. Kemudian bantuan nelayan kita tambah RM300 sebulan kepada nelayan. Kemudian sebelum Aidilfitri tahun lalu, pertama kali dalam sejarah, ni dalam keadaan kerajaan hutang banyak, dalam keadaan kita nak betulkan negara ni daripada kontrak-kontrak yang disakau begitu banyak. Tapi tahun lalu sebelum Aidilfitri,
ada 850,000 pekebun kecil getah, pesawah dan nelayan. Maka kita bagi sagu hati untuk sabut hari raya RM200. Nah, ini semua kita lakukan yang baru. Jadi nak kata kita tak buat apa macam mana? Kita bercakap saja tak buat apa. Kita warisi satu kerajaan dengan banyak masalah. Saya sebut tadi hutang. Kalau kita niaga di rumah, niaga untung dalam RM2,000 sebulan, hutang ada RM50,000. Masalah tak? Masalah. Negara pun macam tu lah. Hutang 1.5 triliun. Mana lebih pada 1,000 juta ringgit. Nak kena bayar? Kena bayar. Hutang tu kalau untuk projek baik tak apa. Tapi kadang jalan harga 60 juta jadi 80. Sebab itu bila ada memorandum, tanya tadi Menteri Mat pun sebut tentang baja, tentang racun. Saya setuju. Tapi syarat dia kita teliti balik macam mana proses kita beli ini. Kita mesti beli yang terbaik dan kita mesti pastikan proses itu betul supaya jangan hilang dan tirih dan orang sakau tengah jalan. Berapa banyak minyak yang hilang? Berapa banyak projek-projek yang tak jalan tapi keuntungan diambil oleh orang tengah. Ini mesti kita betulkan. Baik. Yang akhir saya nak sebut ni tentang dasar agro makanan negara, penanaman padi yang disentuh oleh Menteri sebentar tadi. Lama ini di kawasan Mada 201,000 hektar. Ini je lapang padi terbesar. Dia bukan masalah tanam padi. Ada orang cakap, oh ini masalah tanam padi, pasal apa Kedah ni pasal tanam padi? Buatlah industri. Ini Kulim high tech, ini kerajaan persekutuan bantu. Sampai sekarang projek kerajaan persekutuan di Kedah, industri, dia tak ada masalah. Tetapi jelapang padi ini miskin. Kalau dah tahu miskin, cari jalan bantu bagi pendapatan dia naik. Ada jasa pesawat padi, ya. Kerana kalau orang tak tanam padi, kesan kepada negara ada. Negara tak boleh import keseluruhannya. Kalau apa-apa jadi, kita mesti ada keperluan yang disebut self-sufficiency. Daripada 50%, targetnya 65%. Bagaimana? Buka sawah, kawasan sawah lagi? Tak boleh lagi dah. Kalau tak boleh buka, memang walaupun ada buka. Sarawak ada kawasan sawah padi yang baru, yang besar. Sabah kita cadangkan tambah. Tapi macam di Kedah, dia tak boleh buka lebih. Dia hanya kadang-kadang diperkecilkan. Kerana soal pembangunan industri, soal rumah dan sekolah dan sebagainya. Jadi oleh itu, ada rencana yang telah diuji selama ini, yang program 5 musim 2 tahun, ya, dalam 2 tahun 5 musim. Jadi hari ini saya nak tekankan tentang soal 5 musim 2 tahun dan minta kerjasama pesawah semua. Bagi kerjasama penuh kepada Mada atau Penas yang nak selaras yang ini. Bagi peluang kita perkenalkan satu cara dan kaedah yang boleh meningkatkan hasil kita. Kalau sekarang ini kerja pulunlah teruk macam mana pun, hasilnya memang terhad. Jadi dengan cara ini kita harap boleh meningkatkan pendapatan dengan kerjasama Jabatan Pertanian, Mada, Bernas untuk menjayakan program ini, kerana program awal rintis telah pun berhasil. Saya ucap tahniah
pada menteri dan seluruh pasukan kerana membuktikan hasil. Tetapi lepas itu apa jadi? Kita nak buat satu lagi peringkat kecil-kecil, tak boleh. Kita kena buat skala yang besar. Dan saya minta kerjasama kawan-kawan, keluarga di Mada ini bagi kerjasama. Kerana kau tanya apa niat Anwar, saya kata saya nak pastikan dengan kerjasama rakan-rakan saya bahawa nasib pesawah padi ini di bawah pentadbiran kita yang tegas dan cuba bersihkan daripada kerja sakau ni, kita nak tentukan pendapatan ni betul-betul tinggi. Daripada 1,200 naiklah 1,800 ringgit sebulan. Dengan cara sedemikian kita selesaikan juga masalah negara dari segi keterjaminan makanan atau security makanan. Ini yang paling utama ialah di Kedah. Walaupun program ini akan diselenggarakan oleh Jabatan Pertanian Mada dan Bernas di Muda dan tentunya pada agensi-agensi kerajaan yang lain di tempat lain. Jadi saya harap dengan beberapa program termasuk smart sawah berskala besar ini kita dapat perluaskan. Tak boleh lagi 10,000 hektar, 5,000 hektar. Kita kena perluaskan. Yang saya panggil ramai-ramai ini terutama sawah padi selain badan nelayan dan pekebun kecil getah ialah nak merayu, nak bagi tahu kita dah nak jalankan cara besar-besaran mulai sekarang. Kita akan siap dari segi yang kerja saya cari 3,000 juta ringgit itu, jalankan, luluskan apa yang keperluan infrastruktur sekarang, dan saya mahu saudara di Mada ini menjadi contoh dan teladan untuk bagi kerjasama dan menjayakan program ini. Jadi inilah saja saya nak sampaikan. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Saya kadang-kadang mai Kedah ni berasa senang. Saya apa? Dia boleh lepas bercakap ni, bercakap Kedah ni. Saya kata bercakap Kedah ni dia senanglah. Saya pasal orang Cawang Tukun. Masih di Pulau Pinang lah, bukan dari Kedah. Asalnya Kedah. Sekarang ni Pulau Pinang. Tetapi saya sangat gembira hari ini dan terima kasih banyaklah. Ramai juga jumpa kawan-kawan lama yang dapat memberi sokongan pada program ini. Tetapi saya nak saudara juga faham orang yang berjasa ni termasuklah Datuk Seri Zahid, Suramat Sabu dan pegawai-pegawai kita daripada semua agensi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan terutamanya Mada dan penjawat awam yang memberikan fokus dalam bidang ini yang diketuai oleh Tan Sri Zuki KSN. Jadi mudah-mudahan Allah SWT merestui usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan dari Penghuni Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk terus kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan 3 insentif kepada 3 sektor, iaitu sektor tanaman padi, perikanan dan tanaman. Dan untuk itu dipersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk bersama beriringi di atas pentas. Ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seterusnya di atas pentas utama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Yang Berhormat Menteri akan menyampaikan ini insentif ataupun sumbangan kepada stakeholder ataupun pemegang taruh yang meliputi peladang, peternak, nelayan, penoreh dan pekebun kecil di negeri Kedah ini. Di kawasan muda dipersilakan. Baik, seterusnya penerima pertama bagi bantuan khas sektor tanaman padi mewakili untuk sektor tanaman padi.
yang diterima oleh Encik Aswadi. Balas seterusnya insentif pembangunan yang kedua adalah bagi sektor perikanan. Insentif ini melibatkan Jabatan Perikanan Malaysia dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dengan peruntukan sejumlah RM18,172,544. Dipersilakan penerimanya adalah Yang Bahagia Tuan Haji Abdul Hamid bin Bahari, mewakili nelayan di bawah Jabatan Perikanan dan juga Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Dan seterusnya insentif pembangunan perikanan yang berjumlah sehingga lebih 18 juta ringgit. Wakilnya akan menerima sumbangan dan selepas ini sumbangan itu akan diagihkan kepada pemegang taruh bagi sektor insentif yang ketiga merupakan insentif yang terakhir pada hari ini adalah insentif pembangunan sektor tanaman yang berjumlah RM526,011.98. Penerimanya adalah Encik Zulkafli bin Saidin, mewakili peladang di bawah Jabatan Pertanian Malaysia, Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga Lembaga Perindustrian Lenas Malaysia. Dan penerima yang ketiga untuk insentif pembangunan sektor tanaman, wakilnya menerima sumbangan melebihi 15 juta ringgit untuk institusi di bawah sektor Terima kasih diucapkan dan tanaman. persilakan penerima-penerima untuk bergambar bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Deputi Berhormat yang lain. Baik, begitulah sumbangan-sumbangan yang disampaikan kepada tiga sektor utama bagi sentuhan madani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif pembangunan sektor tanaman, perikanan dan juga untuk tanaman padi. Tiga kategori yang diberikan tumpuan utama dalam acara pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan baik, sebelum kita meneruskan acara dan juga sebelum kita meneruskan siaran untuk lebih kurang setengah hari ini, kita akan berjeda seketika dan kita akan menyaksikan sedikit paparan bersama dengan anda. Kita kongsikan berkenaan tentang sektor perikanan, pertanian, tanaman dan juga keterjaminan makanan. Jadi apakah yang boleh direalisasikan dan bagaimanakah kita melihat dengan lebih dekat sektor ini akan menyumbang kepada industri keterjaminan makanan dan juga industri makanan negara, khususnya kepada food security ataupun sektor agro makanan. Jadi ayo sama-sama kita saksikan sebelum kita meneruskan ke atur cara kita tak sebentar seketika. Adik-adik 1, 2, 3 semua saling tersenyum. Yang akan tolong angkat kipas Malaysia Madani. Malaysia Madani yang diperkenalkan di atas kursi masing-masing. Tolong. Hari-hari yang dilalui bagaikan satu anugerah yang menjanjikan titik permulaan harapan dan impian. Bak lautan yang terbentang, kita melatih akal fikiran menjadi luas. Tanpa takut atau curiga, kita bebas menongkal arus, tak tercabar di terik mentari. Kerana kita tahu kepentingan merebut peluang. Kerana kita mengerti betapa perubahan akan lebih berarti dalam kesinambungan hidup dan dalam membina bangsa yang berjaya. Kita berusaha dan berikhtiar mendapatkan solusi untuk pelbagai isu. Kerana kita tahu bahawa setiap di antara kita berhak untuk menerima kebaikan atas titik peluang kita. Kebergantungan kepada cuaca dan keadaan bukan lagi pilihan utama. Kini kita membuat keputusan untuk mara ke hadapan, bukan mencabar, tapi membentuk satu pembaharuan. Pembaharuan
menjadi kesenangan, keperitan menjadi kemewahan berkat kesabaran. Kemodenan yang dulu penghalang kini menjadi teman baik kita. Kepakaran dan pengkhususan kini keistimewaan kita. Walaupun bukan semudah yang disangka untuk mencapai impian yang setinggi gunung, namun berkat keberanian dan ketekunan, kita bisa menawan segala-galanya. Terkenal di serata dunia, menjadi rebutan tua dan muda, menjana pulangan berkali ganda. Atas kesuburan tanah yang menumbuhi benih-benih harapan, membentuk kebun dan dusun yang mampan, dengan sistem ekologi yang terjaga dan tersimpan, kita rapi memelihara khazanah alam, sehingga membuahkan hasil yang lumayan. Saujana mata memandang kehijauan dan kesegaran, kita padankan dengan penyelidikan dan kebijaksanaan, saling membantu dan berkongsi demi membentuk semangat keusahawanan. Sains dan teknologi sebagai satu panduan, kesihatan dan kesejahteraan jadi motivasi dan pacuan untuk mendominasi persaingan, bukan saja tempatan, malah ke persada dunia. Sebuah warisan tanah kita, keunikan yang amat berharga, dengan hasil yang ternama, berkualiti dan digemari, umpama legasi, kisah kekuatan dan kemegahan yang kita bawa ke serata dunia. Biar mereka dapat merasa, inilah kebanggaan kita. Inilah kesyukuran, inilah kegembiraan. Ternyata ilmu pengetahuan apabila dikuasai dapat memberi kekuatan yang melimpah ke bumi, sehingga kita mampu merasai manisnya kejayaan. Namun bukan di sini penghujungnya. Langkah kita baru bermula. Perjalanan kita tidak akan terhenti. Teruslah membelah badai, melepasi sempadan demi sempadan, melempasi jurang demi jurang, kerana kita bakal juara. Julai 2023, genap 7 bulan Kerajaan Perpaduan mentadbir. Ini merupakan siri pertama laporan 7 bulan Kerajaan Perpaduan. Dalam siri ini, saya akan senaraikan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan Kerajaan Perpaduan dalam usaha membantu mengurangkan beban ekonomi rakyat. Bagi pelajar-pelajar yang menerima tajaan dari JPA, sebelum ini allowance adalah RM1,000 sebulan. Kini, RM1,100 sebulan. Untuk pelajar sekolah, sebelum ini bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 dan kini telah meningkat menjadi RM150. Sebelum ini, pelajar sekolah dan OKU perlu bayar tiket KTMB. Sekarang ianya percuma. Sebelum ini, nak mohon kemasukan ke universiti perlu bayar UPU online sebanyak RM15. Tahun ini percuma. Sebelum ini, anak muda mendapat e-dompet sebanyak RM150 dan sekarang meningkat ke RM200. Sebelum ini, bantuan prihatin rakyat diberi sehingga RM1,800, manakala sekarang sumbangan tunai rahmah diberi sehingga RM2,500. Sebelum ini, golongan muflis seolah tiada harapan. Namun sekarang 130,000 rakyat yang muflis diberi peluang kedua. Sebelum ini, 35,000 orang guru kafar mendapat allowance sebanyak RM1,000 sebulan. Alhamdulillah, sekarang telah meningkat ke RM1,100 sebulan. Sebelum ini, Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, guru kafar dan guru takmir mendapat sumbangan sebanyak RM500. Sekarang meningkat ke RM600. Sebelum ini, pejabat awam mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM500 dan sekarang RM700. Para pesara kerajaan sebelum ini mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM250, manakala sekarang RM350. Harga internet jalur lebar sebelum ini adalah RM89 sebulan dan kini golongan B40 hanya perlu membayar RM69 sebulan dengan pakej perpaduan.
Sebelum ini tiada perubatan percuma di klinik swasta dan kini diberi perubatan percuma di klinik swasta terpilih. Kalau ingin lebih lagi, boleh dapatkan insurans dan takaful rahmah serendah RM5 sebulan. Sebelum ini tiada harga istimewa untuk makanan siap. Alhamdulillah sekarang ada menu rahmah serendah RM5. Sebelum ini tiada diskaun untuk barangan mentah dan harian. Sekarang ada jualan madani, diskaun sehingga 30% barangan mentah. Sebelum ini, bantuan musim tengkujuh untuk pekebun berjumlah RM600 dan Alhamdulillah sekarang meningkat ke RM800. Sebelum ini tiada bantuan khas Aidilfitri untuk pekebun, nelayan dan pesawah. Namun kini ada bantuan khas sebanyak RM200. Bukan itu saja, buat pertama kalinya RM60 juta duit bernas diagih kepada pesawah. Sebelum ini tiada. Sekarang pesawah mendapat tambahan RM250. Sebelum ini keuntungan bernas hanya untuk bernas. Namun kini di bawah kerajaan perpaduan 30% keuntungan bernas diberi terus kepada pesawah. Ini tidak termasuk bantuan bulanan RM200 sebulan selama 3 bulan serta subsidi dan insentif harga padi, baja padi dan padi huma. Itu antara inisiatif kerajaan perpaduan yang berjaya dicapai hanya dalam tempoh 7 bulan pertama pentadbiran. InsyaAllah, kerajaan perpaduan akan terus memastikan rakyat Malaysia mendapat lebih banyak manfaat menerusi inisiatif-inisiatif yang bakal diumumkan kelak. Baik, kita berusaha kembali. Itu dia antara inisiatif dan juga inisiatif-inisiatif yang diumumkan oleh pihak kerajaan perpaduan. Jadi sudah pastinya ini adalah berfokus kepada setiap golongan yang disebutkan. Kalau diikutkan kepada hasrat dan tujuan ini adalah peladang, peternak, nelayan, penoreh dan juga pekebun kecil. Jadi apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi ataupun diceritakan adalah juga berkenaan tentang isu ketirisan juga turut disebutkan, kerana masalah ketirisan ini akan menyebabkan bantuan itu tidak sampai ke peringkat akar umbi. Ya, memang benar saban tahun ada bantuan yang diumumkan, tetapi sejauh mana ia memberi kesan dan juga sampai ke peringkat akar umbi, isu integriti juga menjadi sebutan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, saya rasa memang itu yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kan, dalam ucapan dia jelas menyebut tentang isu ini, yang malah dia juga mengaitkan isu ketirisan, isu salah guna kuasa ataupun tata kelola kan, berkait rapat dengan kemiskinan di kalangan golongan petani, pesawah sebagainya kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa itu matlamat dia untuk menyelesaikan isu ini. Selain itu untuk mengangkat martabat golongan pesawah peladang ini kan, untuk mereka lebih mampu untuk berdikari dan mendapat pendapatan yang lebih lah dalam kehidupan mereka. Jadi maksudnya selain daripada bantuan kerajaan diberikan, tata kelola pun akan ditangani. Yang paling penting sekali tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan bahawa golongan petani ini jangan bimbang, cuma mereka harus peka dengan agenda kerajaan sekarang, terutamanya dasar agro makanan negara 2030 ini. Jadi dalam konteks ini mereka harus melaksanakan hasrat yang ingin dicapai oleh kerajaan. Misalnya disebut tadi, yang kita pun dah bincang awal tadi, itu meningkatkan pengeluaran semua hasil pertanian, khususnya yang bertumpuan adalah beras kan, kepada ataupun penguaian tuaian tu boleh dilakukan dalam jangka 5 musim dalam 2 tahun ya. Jadi itu yang akan dipandu oleh kerajaan dan petani harus ikut dan merealisasikan hasrat ini. Tadi juga diumumkan jumlah sumbangan 28 juta, 18 juta dan juga 15 juta ringgit. Ini mungkin satu bentuk sumbangan tunai untuk diguna pakai dan juga untuk direalisasikan oleh penerima-penerima sumbangan tersebut. Namun sebegitu, apabila kita bercakap berkenaan sumbangan ini, keperluannya untuk dijadikan suatu bentuk sumbangan bukan sahaja tunai, tapi dari segi geran, dana dan juga mungkin dalam bentuk subsidi yang lebih berfokus dan lebih bersasar. Ya, saya rasa subsidi bersasar jelas kan dalam membangunkan sektor pertanian. Tak nak kita kerajaan harus menyumbang subsidi lah kepada semua sektor kerajaan. Subsidi itu boleh dalam konteks pelbagai kan, dalam konteks baja ataupun racun disebut tadi kan, dan pelbagai bentuk lah kan. Tapi yang penting adalah kan, dalam membangunkan bantuan tunai tadi diberikan, mungkin bantuan
sebahagian kepada golongan sasar, tapi matlamat sebenarnya lebih besar kan, dan seperti yang kita bincang di awal tadi mengenai infrastruktur perlu dibangunkan supaya merancangkan aktiviti ekonomi, perlu maksudnya dari segi suntikan ekonomi ataupun modal tu perlu juga datang pada kerajaan untuk kembangkan sektor pertanian ini. Jadi dalam konteks ini saya rasa adalah perancangan yang jelas, yang saya rasa alhamdulillah sikitlah kalau kita melihat dalam konteks pertanian ini ada perancangan yang agak jelas di pihak Kerajaan Persekutuan. Semua sekarang ini untuk melaksanakannya perlu penglibatan menyeluruh golongan yang terlibat dengan sektor pertanian ini, khususnya petani, pesawah, peladang dan juga dalam konteks yang nelayan kan, untuk hasil laut dan sungai kan, juga boleh termasuk dalam kelompok ini supaya dibantu dan diusahakan supaya dia boleh bawa kita keluar dalam krisis makanan yang kita sedang hadapi kali ini dan diharapkan tidak berterusan pada masa akan datang. Saya ingin mengulang dan juga mengimbas kembali apabila inisiatif baik di peringkat Kerajaan Persekutuan dan Negeri perlu senada, kerana kalau kita melihat sinergi itu tidak bergerak pada landasan yang serupa dan juga selari, maka ia mungkin akan menimbulkan sedikit kekeliruan dalam pandangan masyarakat dan juga bagaimana bantuan dan juga sumbangan ini akan disalurkan. Jadi perihal ini amat penting kerana inisiatif Kerajaan Perpaduan itu jelas, cuma yang menjadi soalnya bagaimana ia disalurkan khusus kepada peringkat Kerajaan Negeri Kedah dan juga khusus kepada masyarakat dan juga golongan sasar di negeri Kedah ini, Prof. Ya, saya rasa sinergi dalam konteks pengurusan bantuan sebagainya sepatutnya tidak ada masalah lah, sebab agensi, saya rasa agensi kerajaan negeri memainkan perannya dan persekutuan pun ada agensi di peringkat persekutuan yang berada di Kedah ni misalnya kan. Tapi sudah tentulah hubungan yang erat akrab tu sebaiknya harus terhasil lah dalam konteks hubungan persekutuan dan negeri ini supaya semua perkara dapat diselesaikan. Yang sebab matlamat utama kita untuk mengangkatkan martabat golongan petani ini pada kehidupan mereka lebih baik dan menjadikan mereka lebih makmur sebenarnya. So dalam konteks ini saya rasa hubungan yang baik itu penting antara negeri dan pusat, dan dalam konteks ini dia boleh melibatkan banyak perkara. Contohnya kita bincang isu tanah awal tadi kan, yang mana perlunya perdebatan negeri dan pusat secara sinergi yang baik kerana tanah ni yang harus kita bangunkan untuk sektor pertanian, perlu bidang kuasa itu berada pada negeri termasuklah juga air yang juga perlukan sebenarnya dana daripada persekutuan, tapi yang melaksanakan aktivitinya dan juga pengurusannya di pihak negeri kan. Kalau dalam konteks Kedah ni mungkin sadar gitu kan. So dalam konteks ini saya rasa hubungan yang baik itu ditagihlah, dan melihat pada reaksi pihak-pihak golongan petani, nelayan dan sebagainya yang datang hari ini, nampak jelas mereka nakkan satu hubungan yang baik antara persekutuan dan negeri. Dan dalam konteks ini juga dengan hubungan harmoni ini, keadaan kehidupan mereka lebih makmur dengan pelibatan mereka dalam sektor pertanian inilah. Dalam kita bercakap berkenaan tentang industri dan juga sektor pertanian ini, sebenarnya aspirasi kerajaan juga amat penting. Kerana mungkin pada suatu ketika dalam satu dekad ataupun abad sebelum ini kita banyak berfokus kepada perindustrian, perkilangan dan juga kita berfokus kepada kemajuan teknologi. Tapi ada juga pada satu dekad itu kita juga berfokus dan kita berbalik kembali kepada pertanian. Negara kita mengalami perubahan daripada negara pertanian kepada negara perindustrian. Cuma apabila kita bercerita tentang ancaman keterjaminan makanan pada ketika ini, maka ada satu tuntutan untuk kita berbalik kepada sektor pertanian, cuma dijana dengan kemajuan teknologi dan juga kemajuan infrastruktur. Jadi di peringkat kerajaan negeri pada ketika ini kita mahukan pembangunan yang seiring, cuma bagaimana untuk memastikan di kawasan-kawasan yang tertentu kalau sebolehnya kita majukan pertanian, dahulukan pertanian berbanding mungkin perkara-perkara yang berbentuk commercialization ataupun pengkomersialan tanah dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat impak kepada perindustrian sebenarnya agak kritikal di Kedah kan. Walaupun kita tahu kita menerima hasrat kerajaan di peringkat persekutuan sebelum ini misalnya mana kita tahu sejak penghujung tahun 1980-an sehingga tahun 90-an dasar perindustrian dilaksanakan dan ramai golongan bijak pandai pun mencuburi bidang perindustrian, tapi malahnya kita meninggalkan bidang pertanian. Hanya kita sedar, saya rasa dalam tahun 2005 begitu, 2006 baru kita sedar bahawa kita mungkin akan hadapi krisis
makanan misalnya, kerana kita tidak ada fokus kepada dasar yang berkaitan dengan pertanian dan makanan. Itu yang kita ada dasar agro makanan negara yang kita laksanakan kan. Tapi yang penting ialah kita perlu ada kombinasi antara kedua ini. Dan yang juga saya rasa penting adalah kerajaan persekutuan meletakkan dasar pertanian ini sebagai antara dasar yang utama supaya rakyat boleh terlibat secara langsung. Kerana kalau lihat rakyat Kedah ramai sebenarnya bekerja di sektor perindustrian di Pulau Pinang, di Kulim, itu yang membangun. Tapi pertanian agak kurang pelaburan atau kurang pelaksanaan menyebabkan generasi muda pun tidak berminat dengan pertanian. So sekarang ni kita kena mengembalikan minat orang muda ceburi dalam bidang pertanian. Kerana kalau kita ada dasar yang konklusif atau dasar yang mantap tentang ini, saya rasa ramai yang akan terlibat kan, dan mereka tahu insentif-insentif yang mereka perolehi dalam sektor pertanian ini. Selain kita mengejar matlamat untuk menjadi menjamin dari segi makanan kita stabil, pengeluaran makanan kita stabil di dalam negara, dan kalau boleh kita mengeksport pula makanan. Jadi saya rasa ada perancangan strategi yang dibentuk, tapi perlu penlibatan semua, khususnya golongan petani yang terlibat dalam sektor inilah. Disebutkan juga dalam belanjawan 2023 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berkenaan beberapa endorsement ataupun kebenaran dari segi keadaan dan juga konklusi keuangan itu. Tetapi apabila bercerita tentang belanjawan ini, ia dibahagikan kepada perbelanjaan mengurus dan juga pembangunan. Mengurus itu sudah pasti kita melihat peruntukan kepada Kementerian Pembayaran Gaji, emolumen dan sebagainya. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan menerima peruntukan yang terbesar. Namun desakan untuk kementerian-kementerian lain menerima peruntukan yang meningkat dan besar juga diperlukan. Dan dalam aspek pertanian ataupun aspek industri pertanian dan keterjaminan makanan ini, apa kita perlukan suatu peruntukan yang lebih besar ataupun lebih meningkat untuk memastikan agar kajian-kajian berkenaan tentang biomakanan, kajian-kajian berkenaan tentang bioteknologi akan dapat diperkasa supaya akhirnya nanti pelaburan itu akan membuahkan hasil. Ya, saya rasa bila bercakap tentang bioteknologi, biosains, sebenarnya kita nak menghasilkan hasil pertanian, bukan saja hasil atau benih pertanian itu yang berkualiti, ada keluar-keluar baru dicipta misalnya kan. Kita sebenarnya perlu menambah lagi dalam konteks R&D pendidikan dan pembangunan Maksudnya dana yang besar perlu diperuntukkan untuk R&D ini supaya kajian boleh berterusan dan kita boleh menghasilkan tanaman yang yang lebih menyeluruh dan banyak untuk pengeluaran dalam negara kita dan mungkin untuk ekspor. Jadi saya rasa saya tak mengharapkan bajet yang baru ini dibentangkan 2023 kerana bajet ini pun agak terdesak ataupun di tahapan akhir baru diluluskan kan. Jadi saya mengharapkan mungkin akan ada pelaburan yang lebih besar lagi. Sekiranya dana negara atau pendapatan negara mengizinkan, tahun depan ni kita akan menampakkan satu anjakan daripada pihak kerajaan untuk membangunkan sektor pertanian kerana memikirkan matlamat. Macam contoh, kerajaan menekankan dua perkara utama. Satu, ekonomi digital yang juga melibatkan pertanian, dan yang kedua adalah keselamatan makanan. Saya rasa menjadikan dua agenda ini utama negara. Di samping Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menekankan untuk memartabatkan rakyat Kedah dan seluruhnya yang miskin ini supaya diangkat kan, supaya mereka keluar daripada kemiskinan. Dan saya rasa mungkin kita melihatkan banyak bajet yang akan dikemukakan untuk sektor ini dan seterusnya untuk membangunkan sektor ini untuk rakyat seluruhnya lah. Di sini juga kalau dilihatkan di Ibu Pejabat Mada ataupun di Padang Mada ini, masyarakat yang hadir ke sini berkesempatan untuk melihat automasi ataupun mekanisasi dan juga jentera untuk sektor-sektor pertanian, khususnya untuk sektor tanaman sawah. Tetapi apabila bercakap berkenaan kesannya dan juga hasil daripada automasi ini, penting untuk merancakkan pengeluaran, melipat gandakan hasil pengeluaran. Dalam perihal kita mengurangkan, meminimalkan kos dan juga memaksimalkan output, ini mungkin satu kitaran ekonomi yang diperlukan. Jadi mungkin pelaburan kepada automasi dan juga jentera ini, walaupun ia adalah satu pelaburan yang besar, tetapi sekali pelaburan itu akan membuahkan hasil untuk bertahun-tahun lamanya. Ya, saya rasa dari segi automasi ini memang masalah utama kita bukan pengeluar kepada peralatan ini, jentera-jentera ini. Kita sebenarnya menerima mengimport dan beli peralatan ini daripada luar kan. Kecuali kalau kita dapat mengeluarkan sendiri, itu satu yang baiklah. Kita juga memikirkan kemampuan kita untuk ke arah itu kan. Tapi dalam konteks ini saya rasa dengan dia sebab memerlukan modal yang agak besar kan. Kalau kita dapat laburkan dalam pembelian jentera-jentera ini kan, saya rasa kita boleh menambahkan
pengeluaran yang lebih baik pada masa akan datang. Malah saya di awal tadi saya sebutkan isu penyelenggaraan misalnya agak terbatas adalah kerana banyak isu-isu berkaitan dengan jentera ini yang rosak tak diselenggara dengan baik, menyebabkan mereka peralatan ini tidak boleh beroperasi, menyebabkan pengeluaran pun terbatas. Jadi saya rasa pihak MADA lah khususnya dan pihak agensi lain kena memerhatikan apa jentera-jentera ini supaya ia boleh sentiasa diguna pakai untuk menambahkan pengeluaran negara. Kalau tak cukup kena beli lagi. Itu perlukan mungkin pendanaan daripada sektor daripada kerajaan misalnya, terutama kerajaan persekutuan dan agensi ini. Dan juga dalam satu lagi perkara yang sering dibangkitkan ialah sama ada kemampuan pengusaha, petani moden dan sebagainya untuk mendapat pinjaman untuk membeli peralatan ini. Sebab ada isu ni dibangkitkan petani baru muda mereka tak mampu untuk beli peralatan ini sebab tidak dapat bantuan pinjaman daripada mungkin boleh disewakan. Mungkin disewakan dan sebagainya. So maksudnya saya rasa banyak inisiatif boleh dilakukan, tapi yang paling penting adalah dapat golongan petani ini dapat peluang untuk menggunakan peralatan yang terbaik untuk mereka menambahkan kadar pengeluaran output tu sektor pertanian dalam negara lah. Ya, tadi kita banyak berbicara fokusnya kepada industri pertanian dan juga sektor-sektor di bawah industri pertanian dan juga keterjaminan makanan. Sentuhan madani ini penting kerana di bawah lembayung madani apa jua yang akan dihasratkan itu madani itu membawa satu pengertian yang lebih bermanfaat dan juga lebih bermakna. Bukan hanya kepada idea tetapi gagasan madani ini perlu direalisasikan dalam aspek fizikal dan juga direalitikan dalam kelompok dan juga pengamalan masyarakat. Jadi apakah realistik untuk kita mengatakan bahawasanya dengan hasrat madani ini kita akan dapat melihat impak dan juga progres dalam industri pertanian dan juga keterjaminan makanan melalui suatu usaha berterusan yang dijalankan. Ya, saya rasa matlamat madani perlu difahami oleh semua pihak. Malaysia madani itu kita punya dasar utama dalam negara. Ia mencukupi hal-hal berkaitan mengangkat martabat ketamadunan juga martabat manusia itu sendiri. Jadi dalam konteks ini golongan miskin mungkin dia boleh keluar daripada kemiskinan tersebut kan. Tapi dalam masa sama juga madani menjelaskan tentang daya cipta untuk menjadi satu tamadun yang disegani. Daya cipta tu perlu ada lah. Dan dalam konteks kita perlu menjadi pencipta inovasi daripada kita menjadi pengguna. Walaupun dalam realiti pertanian sekarang ni banyak yang kita masih lagi memerlukan bantuan dan juga daya cipta tu agak kurang kan. Tapi kurang-kurangnya kita boleh menggunakan daya cipta yang sedia ada, tapi kita kena kreatif dalam menghasilkan keluaran yang lebih banyak dalam negara. Saya rasa dalam konteks ini kalau itu yang jadikan inspirasi, matlamat madani sebenarnya boleh merealisasikan untuk kita menangani isu keselamatan makanan dan seterusnya keluar dalam masalah ini dan boleh juga membantu negara lain yang menghadapi krisis yang sama lah. Jadi itu matlamat kita. Ya, ruang dan kesempatan ini amat menarik kerana jerayawara yang sering dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk bertemu masyarakat boleh memperjelaskan beberapa isu dan juga boleh memberi ruang untuk bertanyakan isu-isu yang berbangkit dalam apa jua hasrat dan juga realisasi kerajaan perpaduan. Terima kasih Prof. Dr. Azizuddin kerana bersama dengan kami pada pagi ini membawa sehingga kepada tengah hari dan dalam acara Sentuhan Madani Peringkat Negeri Kedah yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersama dengan kita di negeri Kedah ini dan juga di Alustar khususnya. Terima kasih kerana bersama dengan kami. InsyaAllah ini merupakan suatu lembayung yang digarap di bawah Kerajaan Perpaduan khususnya Malaysia Madani untuk memberikan impak kepada masyarakat. Seperti yang dinyatakan, fokusnya adalah peladang, peternak, nelayan, penoreh dan juga pekebun kecil. Maka apa yang diumumkan dan juga sumbangan yang telah pun dimanifestasikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui Kerajaan Perpaduan adalah untuk memastikan agar setiap progres dan juga setiap perkara yang diusahakan itu memberikan impak dan juga dampak kepada masyarakat di peringkat akar umbi. Terima kasih masyarakat dan juga warga masyarakat yang bersama kami di Alustar Kedah pada hari ini dan juga terima kasih kerana menonton kami untuk siaran secara langsung bagi Sentuhan Madani Peringkat Negeri Kedah dan insya-Allah kita akan bersua lagi. Dengan itu, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dari Alustar Kedah.